إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحق مطلع على السرائر والظواهر في كل نفس وحال، فأيما قلب رآه مؤثرا له حفظه من طوارئ المحن ومضلات الفتن. اللهم صل على سيدنا محمد. Berkata Syekh Abi Madian rahimahullahu ta'ala, Al-haqqu muttali'un ala sarairi wal zawahiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat kepada segala rahsia, wazawahiri, segala rahsia batin dan juga segala rahsia zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fi kulli nafasin, pada setiap nafas, wa halin, dan pada setiap perlakuan. Fa ayyuma qalbun ra'ahu mu'athiran lahu, maka tak kala melihatlah ia
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa ayyuma qalbun, maka mana-mana hati, ra'ahu yang Allah Subhanahu wa taala melihat, mu'athiran lahu, mengutamakannya, hafizahu, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, min tawari'il mihani, daripada kedatangan ujian, wa mudillatil fitani, dan segala kesesatan fitnah. Yaitu kesesatan fitnah yang menyesatkan pandangan seseorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikam yang kita baca pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Syekh Abi Madian rahimahullahu taala menyebut dan memperingatkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun terahsia daripada Dia. Sama ada rahsia dalam hati ataupun rahsia pada anggota kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat perbuatan-perbuatan hati kita dan juga perbuatan-perbuatan di anggota kita. Dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu ialah pada setiap nafas. Tidak ada satu nafas pun yang hilang ataupun mungkin hilang daripada pandangan Allah. Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dan juga melihat perbuatan kita, maka Allah melihat hati yang mengutamakan Dia. Hati yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada selain daripada Dia. Maksudnya, dalam hati kita, hanya tujuan dalam hati kita ialah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, tidak ada kepada kita kepentingan diri kita, melainkan semua kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tujuan dalam hidup kita, tujuan yang hasilnya ialah kepentingan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dalam hidup ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perhatikan kepada hanya satu tujuan, iaitu kerana Allah. Dalam bahasa yang lain, kita tidak ada kepentingan diri. Kita tidak ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tujuan untuk diri sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita keluar cari makan. Kalau kita hanya meletakkan tujuan ialah untuk cari makan, untuk kita makan,
tanpa kita meletakkan tujuannya, aku nak cari makan, aku keluar cari makan sebabnya aku nak mencari rezeki yang halal, maka hilanglah tujuan yang asal, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala hendak terhadap kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sakat untuk kita makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terhentilah tujuan itu kepada kita saja. Kalau niat lebih daripada tu, sebagai contoh, cari makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk anak isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cari makan untuk anak isteri. Jadi bila-bila kita tambah untuk anak isteri, mencari rezeki yang halal untuk anak isteri, barulah dia ada merit daripada tujuan mencari makan. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad mesti kena ada manfaat untuk orang lain, bukan terbatas kepada diri kita saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab orang yang soleh, perkara dunia diutamakan orang lain, sementara perkara akhirat diutamakan diri sendiri. Cuba tengok orang, apa pun dia nak buat, dia tengok ada tak kepentingan diri dia. Kalau ada kepentingan diri, dia mau. Kalau ada pulangan kat diri sendiri, dia mau. Tapi kalau diri tak ada, dia tak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih lagi orang yang ada kedudukan. Orang yang ada kedudukan lebih-lebih lagi berkira dalam bab ada tak kepentingan untuk aku, ada untung tak kat aku. Kalau tak ada untung, tak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, betul kita manusia ni mengutamakan kepentingan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, Ustaz, ambil gambar Ustaz, ambil gambar. Kita pun senyumlah kat kamera tu. Dia apa-apa ambil gambar. Dia ambil gambar tu, dia tengok muka kita ke dia tengok muka dia? Cuba jawab tak? Tuan-tuan ambil gambar, tengok muka sendiri ke tengok muka kita nak minta ambil gambar dengan dia tu? Tengok muka sendiri. Betul tak? Dia tak tengok muka ustaz pejam ke apa, dia tak baca, tengok muka dia pejam tak, elok tak. Elok tu ialah pada elok muka dia ke elok muka kita? Elok muka dia. Tu kata manusia ni ada kepentingan diri. Terlebih-lebih lagi ibadat. Dalam perkara ibadat pun nak ambil kepentingan diri. Ada tak kepentingan aku dalam ibadat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, hari ini orang duk kutip sumbangan derma untuk Palestin. Contoh, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang nak kutip sumbangan tu, agak-agak ada peratus kat dia ataupun tak ada peratus kat dia. Kalau ada peratus kat dia, dia mau. Tak ada peratus, siapa mau? Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Termasuklah kalau kita kata kita buat masjid ke, kita buat surau ke, apa ke, orang yang kutip sumbangan tu, dia tanya kat dia dapat berapa. Kita kata 30%, dia kata sikit,
tak semangat. Tu nak berapa? 50 boleh? Tak ada apa kat masjid, tak ada apalah kat surau. Itu manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia betul seperti mana Tuhan tak. Sebab Tuhan tak ialah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak dia perintahkan mereka itu, melainkan dia perintahkan mereka itu untuk ikhlas dalam perkara agama. Yang Tuhan tak ialah ikhlas. Ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelajar saya. Dia kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau hidup ini tidak dicuba, kita ingat dia ikhlas. Bagi contoh, saya bagi duit, saya kata ni tapi beli barang ni sekian-sekian, bagi duit lebih lah. Dia pun beli, demai. Berdemai masalah Sayyidina Muhammad, saya tarik dalam berapa ringgit, saya kata ni sedekah kat entah. Dia tak ambil dah Ustaz. Nampak tak? Macam mana tu? Ambil dah Ustaz. Saya tak suruh ambil pun. Saya suruh beli je. Barang saya nak tu, dia tak ambil dah. Oh, ambil upah dah. Siapa suruh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kepentingan diri dalam kita kata dia ikhlas tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kita kata dia ikhlas tu, dia ambil dah. Tu payah pada ikhlas ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi dalam hati kita ni ada kepentingan diri lebih, ataupun ada kepentingan Allah yang lebih, Islam tu lebih, agama tu lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang nak buat masjid, maka contoh, dia nak buat masjid, kita pun pilih kontraktor yang terbaiklah pada kita untuk dia nak buat rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat masjid ni sebagai contoh rumah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segi mula-mula janji memang nampak macam okey. Dia kata kalau saya claim sekian-sekian ratus, saya akan bagi balik sekian peratus. Contoh, kita tahu Allah bagusnya kontraktor ni, tapi waktu nak bagi tu, dia mampu tak bagi, dia fikir banyak kali, tak bagi. Akhirnya sampai dah hampir siap masjid, tak bagi. Sebab dia berkira-kira, dia kata nak bagi pun masalah Sayyidina Muhammad, lah ni barang duk naik. Tu berkira-kira. Sebenarnya tu yang berbahaya pada dia. Sebablah ikan disebut fa ayyuma qalbun ra'ahu mu'athiran lahu hafizahu. Mana-mana orang yang Tuhan tengok dia lebih mengutamakan Allah, hafizahu min tawari'il mihani, Allah Ta'ala akan jaga dia daripada kedatangan cubaan dan ujian. Dia manusia ni bila mana, yang pertama, ilmu tak ada, ilmu kosong, bahasa saya lah, ilmu sifar, ilmu tak ada, kosong ilmu. Dunia ni dia nak buat kerja, dia mesti dengan ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia dia kena ada ilmu, siapa nak akhirat dia kena ada ilmu, siapa nak kedua-dua pun kena ada ilmu. Bila dia kata nak bagi tu,
bila dia kata hak tu janji dengan Allah, ataupun dalam bahasa yang lain disebut dengan nazar, janji. Lagi duduklah hati perut, tak apa, tak ada masalah apa, kita pun tak tahu dia niat apa. Dia keluar, dia nak bagi. Betul? Bila mana dia kata hanya harga barang melambung, menyebabkan dia tak bagi, dia mungkir janji. Sedangkan dia kat siapa dia berjanji tu? Dengan Allah, nak bagi pada Allah. Akhirnya tak bagi. Siapa yang buat macam tu, dia akan, kita lihat perniagaan dia akan jatuh. Masuk projek satu gagal, projek tantu gagal, semua tak jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ni kalau kita bermain-main dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi boleh tak dia tak bagi? Boleh. Tu kena ada ilmu. Bila kita nazar, lepas tu tak mahu tunaikan nazar, dia kena bayar. Nazar tu dia bayar dengan kifarat sumpah. Tapi tak pernah tahu, ilmu tak ada. Apa kifarat sumpah? Kena bagi makan 10 orang fakir miskin, ataupun bagi 10, ataupun bagi pakaian pada 10 orang fakir miskin. Kalau dia ada ilmu, dia pergi bagi makan 10 fakir miskin, dia bagi pakai 10 fakir miskin, selesai dia dengan Tuhan. Tapi oleh kerana dia tak mengaji, melarut, hang masuklah berniaga lepas ni, hang akan gagal habis lingkup semua. Jadi Tuhan tengok tuan tu, tak jadi lah hang berniaga apa pun, tak jadi lah, sebab hang berbohong dengan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melihat semua dalam hati kita, apa yang kita buat tu apa. Allah tengok semua, dan Allah akan menilai dan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba kita tengok orang-orang yang Tuhan bagi sikit kuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang gila kuasa. Sedangkan Tuhan bagi kuasa sebagai amanah. Dia dapat kuasa, dia menyalahgunakan amanah. Depan mata kita, dalam praktikal hidup seharian, kita tengok betul-betul dia langgar hak dia kata. Sebenarnya itu adalah merupakan satu alamat kiamat lah. Apa alamat kiamat? Alamat kiamat ialah idza wusidal amru li ghairi ahli. Bila diberi satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Ahli amanah. Bila mana kita beri urusan kepada orang yang tidak amanah, bahkan dia mengkhianati amanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia diberi kuasa, dia kena jaga rakyat. Tapi bila dia diberi kuasa, dia menindas rakyat. Seumpama kita kata seperti bagi labu kepada tikui. Dia peribahasa tu. Kita bagi labu, dia rebuk labu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bagi labu, suruh jaga, dia rebuk labu. Atau peribahasa yang lain, harapkan pagar makan padi. Pagar tu nak suruh jaga padi, pagar makan padi. Macam mana pagar makan padi? Tuan-tuan pernah tengok tak pagar makan padi? Tuan-tuan, bahasa mana? Peribahasa tu sangat mendalam. Allahu akbar. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad yang memperlakukan itu dan ini, tak mati ke? Tak sakit ke? Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, cuba tengok Benyamin, bukan Netanyahu sebelum tu,
Netanyahu hak ni dia tak rasa lagi ni, hak sebelum tu Sharon Ariel Sharon, dia bom di Shabra dengan Shatila, mati ribuan mati. Dia nak menghapuskan, maknanya nak menghapuskan etnik Muslim ni di kemah Shabra dan Shatila, sejarah dulu. Dia terlupa bahawa ada yang lebih berkuasa daripada dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tengah-tengah laut busuk. Waktu dia mati, Musa sayyidina Muhammad dihina oleh Tuhan. Badan berulat. Macamlah Kamal Atatürk yang habis dia ronyih agama ni. Bang dalam bahasa Turki, Musa sayyidina Muhammad. Tutup masjid, sekolah agama, pondok. Tangkap ulama-ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa pakai serban, buh kepiah kena tangkap. Disuruh ganti pakai topi. Terlupakah bahwasanya ada lebih berkuasa daripada dia? Terlupakah ada yang lebih berkuasa daripada hang? Apa jadi? Buh dalam tanah tak mau terima. Akhirat buat macam mana? Tak atas tanah. Kubur di atas tanah. Orang kubur dalam tanah. Pasal tanah tak mau terima. Lepas tu satu orang buat liputan, seorang Indonesia, dia pergi ke Ankara. Sampai di kubur Kamal Atatürk ni bau busuk macam bangkai. Dan tak ada orang yang berdiri di kubur berdoa, tak ada. Di kubur itu budak-budak main sana sini, lari. Tak ada orang yang duduk di kubur macam orang soleh, orang berdoa. Tak ada. Dikalau orang-orang yang ada kuasa, yang berani tempuh situasi itu, buat Salam Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah melihat dalam hati kita, Allah melihat apa kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mana-mana hati yang Allah tengok hati itu mu'athiran lahu, lebih mengutamakan dia. Lebih mengutamakan dia. Allah tengok orang tu lebih mengutamakan Allah daripada diri dia sendiri. Hafizahu min tawari'il mihani. Allah akan jaga dia daripada cubaan-cubaan dan ujian-ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya ujian ni memang asam garam kehidupan. Kita akan tempuhlah ujian dalam hidup ni, walaupun cuba mengelak tak akan dapat elak. Ujian ialah asam garam kehidupan. Tetapi mailah ujian, tetapi semua Allah selesaikan. Mai besar cara mana pun ujian, Allah siapkan solusi kepada ujian yang kita tempuh. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kita sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ia kepada rupa parah kamu, tidak melihat ia kepada apa yang tidak melihat kepada amalan kamu, tapi dia lihat ialah kepada hati kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu. Ada orang tuan-tuan, ujian dia ditempuh, daripada awal lagi tempuh, dah tewas. Tak mampu dah nak hadapi ujian. Yang reti hanya menangis. Last sekali hak reti buat, pergi bunuh diri. Habislah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti orang ni adalah orang yang tidak mempedulikan Tuhan,
tidak mempedulikan hukum hakam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang mengutamakan dia daripada mudillatil fitan, daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya takut, sangat-sangat takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi alqaul fadammarnaha tadbira. Allah kata bila mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami nak menghancurkan sesebuah negeri ataupun sesebuah negara, amarna musrafiha, kami perintahkan orang-orang yang elit, golongan elit, golongan mewah bangsawan untuk kembali pada kami. Tetapi fafasaqu fiha, mereka tetap melangsungkan kejahatan. Fahaqqa alaihi alqaul, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benarlah kata kami. Ketika itu fadammarnaha tadmira, kami akan hancurkan negara itu sehancur-hancurnya, kata Allah. Macam mana cara Allah bagi peringatan kepada orang-orang, atau Allah bagi peringatan pada orang-orang elit ni? Melalui lidah alim ulama. Jangan buat konsert tu, bahaya. Soalan sama. Yang larang tu mufti. Kalau kata tok guru kampung ni, ikutlah ke siapa nak dengar. Had dilantik resmi. Jangan buat juga. Tu contoh. Kalau lagi timbul lagi masalah Sayyidina Muhammad, makin dekatlah kita dengan kehancuran negara kita. Hancur sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi para ahli ulama kena tetap tegak. Kena tetap bercakap. Kalau ulama kata biar pilah, tegur pun bukan nak pakai pun, lagi takut. Allah kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah Sayyidina Muhammad. Takutlah kamu fitnah, bala yang tak menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja. Berarti hak doa minta Allah lindung pun kena, hak main masjid pun kena, semua kena. Bila orang yang patut menegur sudah kata biar piah, tak mahu tegur. Bila tak mahu tegur, ketika tu doa sudah tak dimakbulkan lagi. Wattaqu fitnatan, takutlah kamu fitnah yang tak menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja. Bila orang yang patut menegur, kita yang patut tegur, patut protes, kita pun tak apa dah, biar piah. Ketika itu bila Allah sudah murka, kita angkat tangan berdoa pun sudah tak dimakbulkan lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi jangan pandang kecil setiap kemungkaran yang berlaku di sekitar kita, yang berlaku di sekitar kita, yang berlaku dalam kampung, dalam negeri, dalam negara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena prihatin dan takut. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita mengutamakan Allah, Allah jamin hafizahu min tawari'il mihani wa mudillatil fitani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tanilah kita ambil sikit harapan, sikit pengharapan. InsyaAllah kita pakat jaga Allah. Dengan sebab itu Allah jaga kita daripada kita disesatkan dengan kesesatan-kesesatan yang berlaku ni. Tadi satu orang bercerita,
sallallahu alaihi Muhammad. Berlaku perkara yang kita rasa macam takkan kot. Hari ini berlaku fenomena dalam masyarakat di Malaysia ni, tukar bini. Tuan-tuan tahu tak? Ha? Suka sama suka, tukar bini. Bahkan rakam pula. Tuan-tuan, ada manusia apa? Ni bukan manusia, ni binatang lah. Allahu Akbar. Ni berlaku di mana? Di kota-kota besar. Orang-orang elit. Dia pakai bini orang, orang pakai bini dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah, kita syukur sebab kita tak pernah kenal orang macam tu, kita tak pernah berkawan orang macam tu, kita tak tahu dunia lepas. Kalau kita ni main masjid awal, mayang subuh, balik kerja lagi main pula masjid. Dunia kita tempat rumah masjid, tempat kerja masjid. Dunia kita satu ya, malam ngaji. Kita tak tahu dunia orang lain. Syukur Tuhan tak bagi bergaul dengan orang-orang yang jahat tu. Jadi minta tuan-tuan, Allah selamatkan kita semua daripada kehancuran. Allahu Akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada musibah terhadap agama kita. Kalau kita mati tak apa lagi, jangan hancur agama ni. Jangan rosak agama ni. Jangan pernah bersekongkol dengan orang-orang yang merosakkan agama. Jangan suka, jangan minat, jangan sokong. Sebab itu Allah dah sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu jangan condong hati kepada orang-orang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala fa ayyuma qalbun ra'ahu mu'athiran lahu hafizahu min tawari'il mihani wa mudillatil fitani wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Allahu akbar.